Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk tutorial penggunaan kalkulator Classwiz untuk unit tambahan dan topik yang akan dibincangkan adalah hukum linear iaitu bab 6 tingkatan 4. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi untuk kali ini kita akan belajar untuk menggunakan kalkulator untuk membantu kita melengkapkan jadual nilai iaitu menggunakan satu fungsi dipanggil sebagai spreadsheet iaitu hampir serupa dengan Excel. Selepas tu kita juga akan menggunakan fungsi statistik untuk membantu kita menentukan nilai keturunan dan juga nilai pintasan paksi Y untuk persamaan garis lurus penguraian terbaik. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama ni adalah contoh 7 yang saya dapatkan daripada buku teks. Jadi jalur di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang didapati daripada satu uji kaji. Pemboleh ubah X dan Y ni dihubungkan oleh persamaan 3Y tolak PX kuasa 2 sama dengan QX dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Selepas tu kita diberi satu jadual X dan Y. Soalan A, tukarkan persamaan 3Y tolak PX kuasa 2 sama dengan QX kepada bentuk linear. Jadi saya imbas kembali dengan semua. Bentuk linear yang umum tu adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita perlu susun semula kita punya persamaan tu kepada bentuk ini. Di mana kita punya M itu keturunan dan C itu adalah pintasan Y. Jadi kita perhatikan langkah kerja untuk soalan A ni. Macam mana susunan tu dibuat semula tu. Jadi pertama sekali kita akan salin semula kita punya persamaan iaitu 3Y tolak PX kuasa 2 sama dengan QX. Jadi di sini kita perlu susun semula supaya menjadi Y sama dengan MX tambah C. Jadi perhatikan kita hanya ada X saja dan Y itu tiada nombor di depan. Jadi pertama sekali kita akan hilangkan kita punya 3 dengan bahagikan semua dengan 3. Selepas tu kita perhatikan X tu dia hanya boleh tinggal satu saja. Maksudnya di sini kita ada dua bahagian yang X tu kita mesti bahagikan dengan X. Itulah kenapa dia bahagikan dengan 3X, 3X, 3X. Supaya kita hilangkan X yang satu lagi. Jadi di sini perhatikan kita punya Y depan tu sudah tak ada nombor tapi dia tinggal per X lah. Jadi ini adalah kita punya paksi Y. Manakala kita punya X pula, kita mesti kita perhatikan yang ini kena pindahkan ke sebelah. Sebab kita memang Y sama dengan MX tambah C. Y itu di depan sahaja. Jadi apabila pindah ke sebelah, negatif tu akan menjadi positif lah. Dan apabila positif tu dia di depan, dia tidak tuliskan tanda positif tu. Jadi di sini kita keluarkan P per 3 tu. Yang ini sebenarnya adalah kita punya M dan yang bahagian ni adalah kita punya C. Dan kita punya X dan Y tu adalah di sinilah. X tu tinggal X saja tapi kita punya Y tu perlu plotkan Y per X. Jadi begitulah macam mana kita susun semulanya supaya dia menjadi bentuk linear. Jadi mari kita lihat pula seterusnya. Jadi untuk B pula, kita perlu plotkan graf Y per X melawan X dengan menggunakan skala 1 cm kepada 2 pada paksi X dan 1 cm kepada 5 unit pada paksi Y per X. Seterusnya, lukiskan garis lurus penguraian terbaik. Jadi apa yang kita perlu buat dahulu adalah kita mesti kena dapatkan dahulu jadual nilai di sini. Jadi sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita gunakan kalkulator untuk membantu kita bentukkan satu jadual nilai. Jadi fungsi ini memang agak jarang kita gunakan lah. Jadi pertama sekali anda perlu tekan menu. Lepas tu pergi ke 8. 8 itu adalah bahagian ni lah. Anda boleh gunakan arrow ni pergi ke sebelah ni. Panggilnya spreadsheet. Atau anda tekan 8. Dia akan terus kepada bahagian ni. Jadi di sini kita perlu masukkan nilai X dan Y kita yang asal. Untuk kolom A ni saya akan masukkan nilai X saya. Jadi tekan 1. Tekan sama dengan. Lepas tu 2. Sama dengan 3. Sama dengan 5. Sama dengan 7. Sama dengan. Dan 9. Sama dengan. Selepas tu saya akan naik ke atas untuk pergi ke kolom B supaya saya boleh masukkan saya punya nilai Y. Jadi pergi ke sebelah. Jadi saya masukkan nilai Y 20 sama dengan 34 sama dengan 48 sama dengan 60 sama dengan dan 63 sama dengan 36 sama dengan. Jadi anda mesti kena tahu dia akan sampai ke baris yang ke-6 supaya nanti kita boleh masuk formula kita. Jadi kita akan pergi ke kolom yang ketiga atau lajur yang ketiga ni. Pergi ke atas sekali. Lepas tu kita akan masukkan formula. Jadi macam mana kita masukkan formula tu? Kita akan pergi ke option. Lepas tu
cari nombor 1, view formula. Jadi tekan 1 dan bahagian ni formula kita tu kita perhatikan adalah Y per X. Dan anda perlu tahu Y itu adalah lajur B atau kolom B tadi yang kedua. Jadi kita tekan option, lepas tu tekan nombor 2 grab untuk kita dapatkan nilai daripada jadual tadi. Jadi pergi ke B tadi dan kita tekan sama dengan iaitu Y itu bahagi dengan X. Jadi kita tekan option lagi, lepas tu tekan nombor 2 untuk grab. Pergi ke kolom A iaitu nilai X kita. Jadi tekan sama dengan dan pergi ke bawah untuk kita carikan kita punya julat. Jadi tekan sama dengan dulu. Lepas tu kita perlu pergi arrow, pergi ke akhir sekali. Dan tadi saya sudah bagi tahu anda dia sampai baris yang ke-6. Jadi kita perlu delete dan masukkan 6. Dan kita tekan sama dengan. Tekan lagi sekali. Dan kita akan nampak kita punya lajur yang C itu akan mengandungi nilai yang kita mahu tu, iaitu 20. Lepas tu tekan bawah 17 dan kita ada 16, kita ada 12 dan kita ada 9 dan kita ada 4. Jadi nilai yang kita nak isi untuk jadual nilai tu semua boleh kita dapat daripada kalkulator ni. Jadi di sini kita boleh buat semakan lah. Jadi itulah macam mana kita gunakan kalkulator untuk membantu kita melengkapkan jadual nilai tu. Selepas tu kita perlu lukiskan graf tu. Jadi bahagian ni kita perlu lukiskan graf berdasarkan kepada skala yang diberikan. Jadi di sini kita perlu tandakan setiap titik ni. Dan selepas tu kita akan lukiskan satu garis lurus penguraian terbaik di mana dia akan lalu kebanyakan titik tu. Dan dia akan bahagikan titik yang tidak dapat dilalui itu dengan sama rata. Jadi di sini dia akan lalu 1, 2, 3, 4 titik. Dan dia akan tinggalkan satu titik di atas dan satu titik di bawah. Jadi ini adalah satu garis lurus penguraian yang terbaik lah. Selepas tu daripada graf cari nilai P dan Q. Jadi perhatikan nilai P dan Q tu. Untuk nilai P tu dia berada di kedudukan kecurunan. Manakala untuk Q kita berada di kedudukan pintasan Y. Jadi sekarang pula saya akan tunjukkan macam mana saya gunakan kalkulator Classwiz ni untuk membantu anda semak nilai kecurunan dan nilai pintasan Y. Jadi apa yang kita perlu buat tu, kita pergi ke menu. Selepas tu kita pergi statistik. Jadi kita perlu pergi ke nombor 6 lah. Atau kita boleh scroll ke bahagian ni. Kita juga boleh tekan nombor 6. Selepas tu disebabkan ni adalah persamaan linear, kita akan pilih nombor 2. Dan kita akan pilih 2 titik cukup. Sebab ni adalah satu garis lurus. Jadi kita pilih 2 titik yang dilalui cukup. Jadi saya pilih yang pertama ini dan juga yang ketiga. Jadi saya akan masukkan 2 nilai inilah dalam kita punya calculator untuk membantu kita menentukan nilai kecurunan dan nilai pintasan Y. Jadi masukkan nilai X tu 1. Lepas tu yang satu lagi adalah 3. Dan kita pergi ke sebelah, naik atas, masukkan nilai Y kita 20 dan satu lagi adalah 16. Selepas tu saya akan pergi ke option dan saya akan tekan nombor 4 iaitu regression. Dia akan terus keluar nilai kita. Jadi kalau nampak tu saya akan tunjukkan di sini iaitu kita bandingkan nilai tu. Nilai A itu adalah pintasan Y iaitu di sini 22. Manakala satu lagi itu kita dapat tu kecurunan tu adalah negatif 2 iaitu di sini. Jadi sama seperti apa yang dicari dari graf tu. Selepas tu kita perlu samakan dengan Q per 3 di mana 3 tu pindah ke sebelah untuk darab menjadi 66. Dan untuk kecurunan pula P per 3 tu sama dengan negatif 2. 3 darab negatif 2 negatif 6. Jadi kita boleh gunakan kalkulator untuk membantu kita dalam 2 perkara. Satunya adalah melengkapkan jadual nilai dan kedua pula adalah membantu kita menentukan nilai kecurunan dan juga nilai pintasan Y. Jadi mari kita lihat satu lagi contoh. Jadi contoh 8, jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai X dan Y yang diperoleh daripada satu pemerhatian eksperimen. Perboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan P kuasa X per Q dengan keadaan P dan Q adalah permalah. Jadi perhatikan di sini kita diberikan satu jadual nilai X dan Y. Soalan A, plot graph lot Y melawan X dengan menggunakan skala 1 cm kepada 2 unit pada kedua-dua paksi log Y dan paksi X. Seterusnya lukis garis lurus penguraian terbaik. Jadi perhatikan di sini soalan A itu sebenarnya kita perlu susun semula kita punya persamaan tu
menjadi bentuk linear. Jadi macam mana kita susunkan, kita perhatikan langkah kerja daripada A ni. Jadi perhatikan Y sama dengan P kuasa X per Q. Jadi di sini dia akan logkan semua. Di mana yang bahagi ni dia akan gunakan hukum bahagi dan jadi tolak di sini. Selepas tu dia akan susun semula di mana kita ambil X tu pindah ke depan sebab X ni kuasa. Jadi pindah ke depan. Selepas tu kita sudah dapat dalam bentuk linear. Di mana kita lihat log P ni adalah kita ambil keturunan dan Q kita adalah pintasan Y. Jadi kita perlu plotkan satu graf di mana kita ambil log Y melawan dengan X. Jadi kita perlu bentukkan kita punya jadual nilai dahulu. Jadi di sini kita perlu kirakan log Y. Jadi X tu memang kita tidak kacau langsung, iaitu kita salin daripada atas saja. Apa yang kita perlu cari adalah log Y. Jadi sekali lagi saya akan tunjukkan macam mana kita carikan log Y untuk kesemuanya. Jadi kita perlu tekan menu, lepas tu tekan nombor 8 dan kita masukkan nilai Y kita. Jadi di sini masukkan nilai Y cukup. Nilai X tu tidak kacau langsung sebab kita hanya nak carikan log Y. Untuk X tu kita hanya salin semula X tu. Jadi kita hanya masukkan nilai Y tu 0.3162 tekan sama dengan. Yang kedua pula adalah 5.0.119 tekan sama dengan. Yang ketiga 100 tekan sama dengan. Keempat adalah 1584.89 tekan sama dengan. Dan yang kelima adalah 6309.57 tekan sama dengan. Dan yang keenam adalah 63,95.73 tekan sama dengan. Dan yang terakhir sekali adalah 100,000. Jadi tekan sama dengan. Jadi sekali lagi kita naik ke atas dan di sini kita perlu masukkan kita punya formula iaitu kita nak logkannya. Jadi apa yang kita perlu buat, kita tekan option, lepas tu tekan nombor 1 untuk view formula. Lepas tu yang ini kita punya nilai tu kita akan logkan semua. Jadi kita tekan log dahulu. Jadi log itu adalah di atas ni iaitu yang warna kuning ni. Jadi kita perlu tekan shift, lepas tekan negatif. Lepas tu kita mau dapatkan nilai Y tu. Jadi kita perlu tekan option, tekan grab untuk kita ambil nilai daripada sebelah ni. Jadi kita perlu tekan sama dengan. Dan sebelum tekan sama dengan tu, kita perlu lihat dia sampai mana. Jadi kita mesti kena lihat dia sebenarnya adalah sampai ke baris yang ke-7. Jadi kita naik ke atas lagi, tekan sama dengan. Dan tutup kurungan. Dan tekan sama dengan lagi, turun ke bawah ni. Jadi kita perlu tekan arrow ni untuk bagi yang sebelah ni. Dan kenapa saya minta anda lihat dia baris ke-7 ialah untuk masuk nombor 7 di sini. Jadi tekan sama dengan. Dan tekan lagi sekali dan kita akan dapatkan nilai untuk log Y. Jadi yang pertama tu negatif 0.5. Yang kedua tu adalah 0.7. Yang ketiga nombor 2. Yang keempat ialah 3.2. Jadi kalau anda tak nampak tu, saya boleh buka di sini. Anda boleh bandingkan. Jadi yang seterusnya adalah 3.2 dan kita dapat ni adalah 3.8 atau di sini sebenarnya dia terlalu banyak perpuluhan lah. Jadi anda boleh bundahkan. Dan seterusnya 4.79 atau 4.80. Dan akhir sekali adalah nombor 5. Jadi di sini kita sudah lengkapkan jadual nilai kita. Dan kita boleh bandingkan jawapan kita dengan gunakan kalkulator Classwiz lah. Jadi seterusnya pula kita akan gunakan kalkulator untuk membantu kita tentukan nilai keturunan dan juga pintasan Y. Jadi sekali lagi kita akan dapatkan graf tu dahululah. Jadi kita mesti kena plotkan graf kita untuk lihat manakah dua titik yang dilalui. Disebabkan kita punya garis pengawal terbaik ni tidak melalui setiap titik. Jadi kita mesti pilih dua titik yang dilalui sahaja. Jadi kalau kita perhatikan graf di sini, yang dilalui adalah dua ni. Jadi kita pilihkan di mana X itu sama dengan 5 dan satu lagi adalah X sama dengan 7. Jadi kita perlu masukkan dua titik ini ke dalam kalkulator Classwiz untuk membantu kita carikan nilai keturunan dan juga pintasan Y. Jadi kita pergi ke menu. Jadi kita pergi ke nombor 6 atau statistik dan tekan nombor 2. Sekarang kita masukkan dua koordinat ni iaitu X tu 5. Lepas tu satu lagi adalah 7. Tekan sama dengan dan kita pergi ke sebelah Y tu. Jadi Y tu adalah 2.
Dan satu lagi adalah 3.8. Jadi kita tekan sama dengan, lepas tu pergi ke option, tekan nombor 4 untuk regression. Dan kita akan dapat nilai kecurunan dan juga pintasan Y kita. Jadi pintasan Y kita adalah negatif 2.5, iaitu di sini sama seperti ini. Jadi kita perlu cari Q itu dengan gunakan anti-lock. Jadi apabila kita anti-lock tu, kita dapatkan nilai Q. Manakala satu lagi adalah kita punya kecurunan, iaitu log P sama dengan nilai kecurunan tu 0.9, di mana dia perlu anti-lock untuk dapatkan nilai tu. Jadi nak carikan anti-lock pun saya boleh tunjukkan kepada anda. Jadi sebelum tu kita tekan AC dahulu, selepas tu kita perlu padamkan yang bahagian ni, atau kita kena keluar dari sini. Jadi kita boleh buat reset semula. Jadi tekan Shift 9, lepas tu tekan nombor 3, tekan sama dengan dan tekan AC supaya kita balik kepada asal. Jadi macam mana kita anti-lock tu, kita perlu carikan yang 10 kuasa X ni. Jadi kita perlu tekan Shift Lock. Lepas tu kita masukkan nilai 2.5 tu. Jadi kita tekankan 2.5, tekan sama dengan, dan kita akan dapat 316.228. Dan satu lagi adalah kita punya P pula, tekan Shift Lock. Jadi tekankan 0.9 dan tekan sama dengan. Kita akan dapat nilai 7.943. Jadi begitulah macam mana kita buat anti-lock. Jadi dalam video ni kita sudah belajar macam mana gunakan spreadsheet ni untuk membantu kita lengkapkan jadual nilai. Dan selepas tu macam mana kita gunakan fungsi statistik untuk membantu kita tentukan nilai kecurunan dan juga pintasan Y. Ingat, anda mesti kena plotkan graf penguaian terbaik dahulu dan lihat manakah 2 titik yang dilalui sahaja dan gunakan nilai 2 titik tersebut. Jadi kita tak perlu masukkan semua titik itulah sebab ada titik yang tidak dilalui. Jadi itulah kenapa anda perlu lukiskan graf tersebut dahulu. Dan selepas tu anda boleh gunakan nilai kecurunan dan juga pintasan Y itu untuk membantu anda menyemak jawapan. Tapi ingat, itu bukan nilai yang terakhir. Kalau kita punya pemboleh ubah yang nak cari itu bukan 100% kecurunan atau pintasan Y. Maksud saya adalah kita perlu buat kiraan sedikit lah sebelum kita dapatkan nilai akhir tu. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini dan saya percaya selepas perkongsian saya, mungkin ada antara anda yang berminat untuk membeli kalkulator Classwiz ni. Jadi seterusnya saya akan berkongsi satu tutorial macam mana anda boleh membelinya melalui Casio Official Store di Shopee Malaysia. Jadi tanpa melengah masa, mari kita saksikan. Sekarang akan demo kepada anda macam mana nak membelinya. Jadi Cikgu Chong sudah letakkan link dalam setiap video tutorial mengenai kalkulator Classwiz ni. Jadi anda tekan mana-mana satu saja. Selepas tu anda tekan bahagian penerangannya dan anda akan nampak terdapat link item kalkulator Casio Classwiz ni. Jadi anda boleh tekan link tersebut dan pastikan telefon anda sudah memasang aplikasi Shopee Malaysia. Dan di sini anda boleh tekan add to cart dan dia akan link anda ke aplikasi Shopee Malaysia. Jadi kita akan pergi ke laman yang menunjukkan Casio Scientific Calculator FX570EX dan harga originalnya adalah 79 dan ini sellernya adalah Casio Official Store iaitu casio.os. Dan di sini kalau anda perhatikan terdapat satu tawaran iaitu free L-shape folder. Jadi ini adalah satu tawaran khas yang ditawarkan oleh Casio Official Store. Selepas tu anda tekan add to cart. Dan di sini saya nak kongsi dengan semua macam mana kita nak masukkan satu kod diskaun khas daripada channel Cikgu Chong. Tu tekan tick dulu. Lepas tu anda masukkan di sini, tekan enter shop voucher code. Tekan show huruf kecil CCW iaitu singkatan nama saya lah. Lepas tu tekan apply dan anda akan dapat jimat lagi RM5. Jadi di sini anda punya harga tu menjadi 74 sahaja. Selepas anda masukkan semua kod tu, anda boleh buat pembelian lah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.